pada nur itu diciptakan segala makhluk. Dan sekarang kita masuk pada kepercayaan Nabi Khidir masih hidup dan boleh ditemui oleh orang-orang tertentu. Untuk perbahasan ini ada beberapa topik yang diletakkan oleh penyusun kita, hafizahullah ta'ala, iaitu yang pertama berkenaan dengan kedudukan Nabi Khidir alaihi salam. Walaupun sebutan dalam bahasa Arab yang betulnya ialah Khadir alaihi salam, tapi dia lebih popular dengan nama Nabi Khidir. Lepas pada itu nasab keturunan Nabi Khidir alaihi salam dan juga gelaran-gelaran lain yang disebut juga kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dan adakah perlu umat Islam ini kepada ilmu yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Khidir alaihi salam itu sendiri? Dan Allah Azza wa Jalla dia sebut dengan jelas dalam surah Kahfi ayat yang ke-65, cerita tentang pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam, bila mana Allah Ta'ala sebut fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka kedua-duanya mendapati ada satu orang hamba daripada hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat daripada sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya daripada sisi kami itu ilmu yang disebut dengan ilmu laduni yang diberikan kepada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Khidir alaihi salam. Adakah perlu umat Islam kepada ilmu itu? Dan kemudian objektif kisah Nabi Khidir itu apa dia? Sebab dalam suratul Kahfi ayat yang ke-60 sampailah ayat yang ke-82 itu ialah cerita yang ada dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Musa, Nabi Khidir. Walaupun taklah disebut Nabi Khidir itu secara jelas, tapi kebanyakan para ahli tafsir, sama ada daripada kalangan para sahabat sampailah kepada zaman sekarang, mereka menyebutkan bahawasanya lelaki yang diarahkan oleh Allah Ta'ala Nabi Musa bertemu dengannya itu ialah Khidir alaihi salam. Dan juga isu tentang khilaf di kalangan para ulama, adakah Nabi Khidir itu seorang nabi ataupun seorang wali Allah ataupun orang saleh. Itu antara benda yang kita akan tengok dalam perbahasan pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan ni pada kali yang akan datang, sebab perbahasan dia panjang, iaitu dalil yang dipegang oleh dua kelompok. Kelompok pertama yang mengatakan Nabi Khidir masih lagi hidup sampai sekarang, mereka ada dalil-dalil dia. Dan juga kelompok yang telah mengatakan Nabi Khidir alaihissalam itu telah wafat, mereka pun ada dalil-dalilnya. Okay. Kalau kita sempat, kita akan sebut satu dua dalil berkenaan dengan isu itu. Okay. Cuma sebagai pendahuluan, kita tengok apa yang disebut dalam risalah ni yang ditulis oleh Prof. Dr. Basri. Apa yang disebut dalam ni sebagai pendahuluan. Okay. Dia kata Khidir adalah penggunaan nama yang masyhur dalam kalangan masyarakat Melayu, walaupun dari segi penuturan dalam bahasa Arab yang sebenar adalah Khadir. Khadir dalam bahasa Arab pada asalnya membawa makna hijau, kerana kawasan yang beliau duduki itu akan bertukar menjadi warna hijau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, iaitu hadis daripada Abu Hurairah. Nabi kata innama summiyal khadira annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Maksud hadis ni, kata Nabi, sesungguhnya dinamakan dia itu dengan Khadir kerana apabila dia duduk di atas tanah yang kering kontang, tiba-tiba kawasan di sekitarnya berubah menjadi hijau dan segar. Itu antara sebab, dan hadis itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Walaupun nama betulnya bukanlah Khidir, nama betul dia bukanlah Khidir ataupun Khadir itu. Nanti kita akan tengok nama betul dia. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Dia kata ulama telah berselisih pendapat dalam mengatakan adakah beliau seorang nabi ataupun wali Allah. Bila mana kita sebut perselisihan, maknanya ianya kekal dengan perselisihan. Kita tak akan jumpalah ijma' pada perkara ni, sebab dah awal-awal lagi sebut perselisihan. Majoriti ulama berpendapat bahawa beliau adalah seorang nabi. Itu antara benda yang disebut oleh sebahagian besar para ulama
dalam perbahasan akan datang ni pun kita akan tengok berapa ramai para ulama menyebut tentang kedudukan Nabi Khidir itu sebagai seorang nabi. Antaranya ialah yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, juga disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Okay. Kemudian disebut sini, dia kata sesetengah daripada kalangan umat Islam di negara kita, maknanya di tempat kita ni lah, di Malaysia kita ni, dan juga di negara-negara Islam yang lain, mempercayai Nabi Khidir ini masih hidup dan boleh ditemui oleh orang-orang tertentu di tempat-tempat tertentu dengan menggunakan pelbagai hujah. Yang ni kita biasa dengar, terutamanya golongan sufi, tarekat. Mereka mendakwa dan mereka berpegang tentang kepercayaan Nabi Khidir ni masih lagi hidup. Bahkan sesetengah daripada kalangan masyarakat Islam mempercayai bahawasanya Nabi Khidir alaihi salam itu hidup selama-lamanya. Bahkan ada orang yang mendakwa hadis yang Nabi beritahu tentang lelaki yang dibunuh oleh Dajjal tapi tak dapat dibunuh oleh Dajjal, sehingga Allah Ta'ala menukarkan adanya tembaga di leher dia sehingga dia tak boleh dibunuh. Lelaki itu dikatakan ianya adalah Khidir alaihi salam. Cuma sebenarnya hadis tu tak sebut pun Nabi Khidir, cuma ditakwil oleh satu orang, dan takwilan dia pun dia tak kata dia yang kata, dia kata dikatakan ianya Khidir. Sebab hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim, iaitu hadis yang cerita tentang lelaki yang dibunuh oleh Dajjal. Itu ialah hadis yang sahih. Okay. Kemudian dia sebut sini, dia kata sesetengah masyarakat mempercayai Nabi Khidir itu hidup selama-lamanya. Dia mempunyai syariat dan juga ilmu batin yang berbeza dengan ilmu syariat yang zahir. Memang kepercayaan Nabi Khidir hidup selama-lamanya ni dimonopoli oleh golongan batiniyah kebanyakannya. Ilmunya adalah ilmu laduni yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tanpa ada kaitan dengan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi yang lain. Maknanya ilmu dia khusus dan berbeza daripada syariat Nabi-Nabi yang lain. Ilmu yang terdapat pada Khidir kononnya dikatakan turun kepada seluruh para wali pada setiap masa, baik sebelum diutus Nabi Muhammad atau sesudah diutus Nabi Muhammad. Bila mana sebut cerita Khidir ni, biasanya dia akan pergi pada cerita wali, dan yang boleh akses Khidir ini kebiasaannya wali lah, ataupun didakwa sebagai seorang wali. Ilmu ini juga, iaitu ilmu laduni, dikatakan lebih tinggi dan lebih agung berbanding ilmu yang ada pada para nabi. Maknanya ilmu laduni lagi hebat, malah ilmu para nabi pun tak mampu menyainginya. Ini yang disebut dalam sebahagian kitab-kitab sufi, dia sebut benda tu. Dia cerita tentang bagaimana tingginya ilmu laduni, lebih tinggi berbanding ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Khidir juga dianggap oleh sebahagian mereka lebih alim berbanding Nabi Musa alaihi salam. Walaupun dari segi kedudukan Nabi Musa tu rasul. Begitu juga dengan para wali di kalangan umat Nabi Muhammad, dianggap lebih alim daripada Nabi Muhammad itu sendiri, kerana Nabi Muhammad kononnya dikatakan alim syariat semata-mata, sedangkan para wali ialah alim hakikat. Bahkan ulama hakikat itu dikatakan lebih alim daripada ulama syariat. Jadi tak pelik kalau kita tengok sebahagian penceramah yang dia banyak cerita wali, dia angkat wali lebih pada Nabi. Sebab tu kita tengok yang baru ni yang kecoh pasal isu kata Fir'aun jadi raja dengan sebab bertemu wali dalam sungai Nil. Walaupun Fir'aun tu didakwah oleh Nabi, tapi Fir'aun tak dengar kata Nabi Musa, dia nak dengar kata wali juga. Benda tu normal bagi golongan sufi. Dia bukan perkara yang pelik dan bukan benda yang orang kata apa asing bagi kumpulan itu. Ianya ialah benda yang memang dipegangi, dipercayai oleh mereka. Mereka beranggapan Nabi Khidir itu akan bertemu dengan para wali dan mengajar kepada mereka ilmu hakikat dan mengambil daripada mereka perjanjian kesufian, dan hakikat sufi itu jauh berbeza dengan hakikat Muhammadiyah yang disebut dengan bai'ah.
Maknanya bila mana berlaku bai'ah bagi satu-satu kumpulan, sama ada kumpulan tarekat ataupun kumpulan sufi tertentu, bai'ah itu dibawa ataupun dimeterai oleh Khidir alaihi salam. Itu kepercayaan mereka. Kerana itu setiap wali mempunyai syariat tersendiri. Setiap wali mempunyai syariat tersendiri, melebihi syariat para nabi dan juga melebihi syariat para rasul. Perkara yang dikira maksiat menurut pandangan syarak seperti minum arak, berzina, melakukan liwat dan lain-lain, kadang-kadang boleh dilihat sebagai perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini kepercayaan sebahagian daripada mereka. Maknanya kalau tengok tok guru tu sedang minum arak, sedang berzina, sedang melakukan benda-benda tak senonoh, itu syariat khusus bagi dia, sebab tok guru tu dah diangkat sebagai wali bagi sebahagian orang yang taksub dan percaya kepada konsep itu. Dan benda ni ada dan berlaku dalam masyarakat kita. Okay. Begitu juga persoalan akidah dan persoalan-persoalan iman. Setiap wali itu didakwa mempunyai kasyaf yang tersendiri dan mendapat ilmu laduni yang khas untuknya, yang kadang-kadang berbeza dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Yang ni yang disebut dalam pendahuluan. Nak sebut pada kita tebalnya kepercayaan Nabi Khidir sehingga keluarnya benda-benda yang mengarut lepas pada tu daripada konsep ilmu laduni yang disebut secara umum dalam surah Kahfi, berubah menjadi pintu awal untuk membuka khurafat, kesesatan dan lain-lain lepas pada tu. Jadi Nabi Khidir ni menjadi tempat untuk disandarkan segala benda-benda pelik, walaupun benda-benda pelik itu dilakukan atas dasar tunduk pada hawa nafsu ataupun bisikan syaitan. Jadi ini antara benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Sebab tu Quran dia datangkan cerita Nabi Khidir untuk memahami konsep. Tapi dengan sebab ayat tu umum, maka ayat itu telah dimanipulasi oleh sebahagian kumpulan yang ada niat lain, sehingga menjadikan personaliti Nabi Khidir itu berubah menjadi sandaran kepada kesesatan. Jadi itu benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Tidak dinafikan, dia kata terdapatnya kisah Nabi Khidir dalam suratul Kahfi dan juga dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam suratul Kahfi ayat 60, ayat yang ke-60 sampailah ayat yang ke-82, ini cerita komplit pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, antara sebab berlakunya arahan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni kerana Nabi Musa pernah disoal oleh umat dia, siapakah orang yang paling alim di dunia? Maka jawab Nabi Musa, akulah orang yang paling alim. Jawapan Nabi Musa tak salah. Dari segi teorinya memang betul. Cuma Allah Ta'ala ingin mengajar. Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui, dan Allah Ta'ala juga mampu mengajarkan satu orang lain selain daripada dia, iaitu Nabi Musa, dengan ilmu yang Nabi Musa tidak ada padanya. Nak cerita tentang keluasan ilmu tu saja. Tapi dia boleh kona sampai pergi kepada martabat Nabi Khidir lagi tinggi pada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kesan kepercayaan konsep ini kepada masyarakat awam. Yang pertama dia kata sini, membuka ruang kepada orang ramai untuk mengatakan ada manusia yang boleh mempunyai umur yang panjang dan boleh hidup selama-lamanya sehingga ke hari akhirat. Maknanya membuka ruang ke arah itu. Bahkan kalau kita tengok konsep percaya orang ni boleh hidup selama-lamanya, bukan hanya pada konsep Nabi Khidir, ianya juga pada konsep agama-agama lain. Antaranya agama Buddha, Hindu, percaya satu orang yang dekat dengan Tuhan, yang melakukan bermacam-macam usaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau dalam Hindu dia panggil moksha, perjalanan untuk bagi dekat dengan Tuhan, maka tak mustahil untuk dia dihidupkan dengan tempoh umur yang panjang. Sebab tu ada orang share gambar Sami pakai pakaian umur 399. Tak betul ke tidak kita pun tak tahu. Tapi ramailah orang duk share. Tapi dia bukan Islam lah. Konsep tu
Ada pada agama-agama lain. Sebab setiap benda yang gelong dan sesat ni, dia berkongsi titik persamaan di situ. Dia mesti akan buat dakwaan pada benda-benda yang manusia akan nampak hebat. Sebab manusia memang cukup lemah dengan benda yang dilihat hebat di mata dia. Sebab itulah Nabi Musa ditentang oleh Fir'aun. Fir'aun guna ahli sihir. Sebab dengan sihir sahaja boleh menutup hujah-hujah yang boleh mencerdikkan orang dengan berfikir manakah hujah yang lebih dekat dengan akal. Jadi terpaksa guna benda yang lebih luar pada akal. Dan sebab itulah juga Dajjal dia datang dengan kesesatan di akhir zaman. Dia bawa benda-benda yang hebat dan benda-benda yang dahsyat di mata manusia yang terhad, ataupun akal manusia yang terhad itu. Sebab manusia memang cukup lemah dengan benda-benda yang mencari adat. Itu ialah benda yang kita kena tahu dan benda yang kita kena setuju, antara sebab berlakunya kesesatan. Dan itulah juga antara sebab orang boleh taksub pada satu orang, kerana orang tu dia ada benda yang pelik yang tak biasanya orang boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan kepercayaan ni kalau tidak dijelaskan dengan betul, membuka ruang kepada orang-orang yang jahil, membesarkan ilmu laduni, mengatasi ilmu syarak yang dituntut dari generasi ke generasi. Ilmu laduni ni ialah ilmu yang tidak dituntut dengan cara menadah. Itu istilah dia. Tak perlu kena bawa buku, tak perlu kena catat, tak perlu kena hafal. Berpada dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan ajar pada kamu. Dalil dia Nabi Khidir dapat. Sedangkan ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah, ayat tu kena baca ayat sebelum dengan ayat selepas. Nak tengok apa maksud dia. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Sebab tu kita akan tengok orang yang kalut, gopoh dalam bab ni, mereka akan cepat membuat tafsiran sehingga menolak asbab-asbab yang lebih dekat dengan kehidupan manusia untuk meneruskan hidup sebagai manusia yang elok. Sebab tu kita akan tengok golongan yang terjebak dengan benda-benda ni. Bila mana kita tanya sebab apa sibuk beribadah, sebab nak dapat makam keyakinan. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sedangkan perkataan yakin itu bukanlah yakin dengan makna percaya dalam hati, tapi yakin dengan makna al-maut, iaitu kematian. Tapi dengan sebab memahami hanya pada satu surface, dan tafsiran tu dikeluarkan oleh orang yang dia rasa hebat di mata dia, maka dia sukar untuk menerima apa-apa saja pandangan ataupun teguran daripada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuka ruang percanggahan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menjelaskan tidak ada manusia yang hidup di muka bumi selepas daripada 100 tahun ini. Dia ada satu hadis dalam Sahih Bukhari. Orang pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah orang yang paling panjang umurnya. Jawab Nabi, pada hari ini tidak ada orang yang melepasi umurnya lebih pada 100 tahun. Itu benda gaib yang Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Muhammad. Nabi kata pada hari ini tidak ada orang yang umurnya melepasi 100 tahun. Kena faham elok-elok hadis tu. Hadis tu bukan kata orang tak akan sampai umur 100 tahun. Tak mustahil kalau Allah Ta'ala nak beri satu orang tu umur dia 100 tahun dan lebih. Cuma maksud dalam hadis tu Nabi kata hari ini, iaitu hari yang orang tanya Nabi tu, hari ni tak ada orang di dunia yang umur dia lebih 100. Untuk hari itu, hari esok, tahun depan, tahun seterusnya mungkin ada. Jadi bila mana Nabi sebut macam tu, termasuk sekali dalam tu ialah Nabi Khidir lah. Sebab Nabi kata tak ada orang di dunia untuk hari ni umur dia lebih 100 tahun. Jadi dia bertembung, bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sekaligus mengiyakan bahawasanya Nabi Khidir telah pun wafat berdasarkan hadis riwayat Bukhari itu. Yang keempat, membuka ruang kepada kewujudan ilmu yang pelik-pelik yang terlalu mudah disandarkan kepada Khidir. Dengan sebab konsep ni dibawa dan cuba
dipromosi balik oleh sebahagian kumpulan, tujuannya ialah untuk mempromosi ilmu-ilmu yang pelik lepas pada tu, sebab nak sandar pada Nabi Khidir alaihissalam, sebab nak buat dakwaan yang sama. Kalau Khidir boleh dapat laduni, kita semua pun boleh dapat laduni. Sedangkan dalam hadis Nabi kata, innamal ilma bitta'allum, ilmu itu dengan pergi belajar, bukan dengan menunggu di rumah, bukan dengan berzikir semata-mata. Dia perlukan kepada usaha, dia perlukan kepada kesungguhan. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang kelebihan orang yang cari ilmu ni, iaitu Nabi kata, sesiapa yang mencari ilmu, Allah Ta'ala akan mudah pada dia jalan ke syurga. Banyak riwayat yang berbeza, cuma nak sebut pada kita perkataan Nabi kata, siapa-siapa yang ibtara, maksudnya mencari, ataupun iltamisu, man yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang cari, iltimas dan juga ibtira, maksudnya ialah cari dengan kesungguhan, bukan tunggu. Cari dengan kesungguhan, kena ada hafalan, kena ada susah payah. Itu maksud daripada mencari ilmu itu sendiri. Yang kelima, membuka pintu berbagai khurafat, perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya zindik, jahil, dan juga perkara-perkara yang berbentuk keliru dan celaru. Kerana ada yang beranggapan Nabi Khidir tidak menunaikan salat kerana baginda berada di atas landasan syariat yang khusus. Jadi itu antara 5 perkara yang diletakkan pada kesan sekiranya masyarakat terdedah dengan isu ni ataupun perkara ni. Yang ketiga ialah kedudukan Nabi Khidir. Tadi kita dah sebut pendahuluan. Yang kedua ialah kesan kepada konsep ini. Dan yang ketiga ialah kedudukan Nabi Khidir itu sendiri. Adakah dia Nabi ataupun dia wali? Ulama' yang kita sebut tadi, ulama' tak bersependapat tentang isu ni. Berdasarkan pada ayat 82 suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebut, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Inilah kata-kata Khidir di akhir pertemuan dengan Nabi Musa. Selepas dia beri takwilan-takwilan daripada peristiwa-peristiwa yang pelik sepanjang perjalanan bersama dengan Musa alaihissalam. Wa ma fa'altuhu an amri, aku tak buat benda ni menurut fikiran aku sendiri. Dzalika ta'wil, demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak boleh sabar padanya. Itu ialah kesimpulan akhir yang Nabi Khidir beri pada Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Kathir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, dia kata ayat ni hujah kepada golongan ulama yang mengatakan Khidir itu Nabi. Bahkan menurut Imam An-Nawawi, Khidir itu adalah seorang Nabi yang diturunkan wahyu. Sebab wa ma fa'altuhu an amri, itu ayat dia. Tidak aku buat dengan pilihan aku sendiri, melainkan aku diwahyukan. Benda yang sama disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, dan dia telah menakalkan ulasan daripada Tha'labi yang mengatakan pendapat Nabi Khidir itu Nabi, iaitu pada penerangan firman Allah Ta'ala ayat yang ke-66 surah Kahfi, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ni kata-kata Nabi Musa. Nabi Musa minta izin daripada Nabi Khidir, bolehkah aku ikut kamu dengan syarat engkau ajarkan daripada apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan pada kamu, iaitu ilmu yang akan menjadi petunjuk bagiku. Jadi ini dalil-dalil yang digunakan oleh sebahagian para ulama untuk mengatakan Nabi Khidir itu ialah seorang Nabi. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, jika kita mengatakan Khidir adalah Nabi, tidak ada makna menolak perkara yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana mungkin orang yang tidak bertaraf Nabi lebih alim daripada orang yang bertaraf Nabi? Kalau kita kata Khidir itu bukan Nabi, macam mana Nabi Musa diarahkan untuk pergi bertemu dengan Nabi Khidir? Ini argumen yang diberi oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mesti sama taraf.
Tidak akan Allah Ta'ala menurunkan taraf Nabi bahkan Rasul nak pergi belajar dengan orang biasa. Itu antara hujah yang diberikan oleh Ibnu Hajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla berkata kepada Musa, bahkan kepada hamba kami Khidir juga, bagaimana Nabi boleh mengikut orang yang bukan Nabi. Ini pun masih lagi argumen daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maknanya mesti setaraf, mesti Nabi-Nabi juga, tak boleh orang bawah daripada Nabi. Nabi kena pergi belajar dengan dia. Itu pendapat Ibnu Hajar. Seterusnya Mukhtar Asy-Syanqiti yang menulis kitab Adwaul Bayan, dia kata pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir terhadap kanak-kanak yang terlibat dalam peristiwa pertemuan antara Musa dengan Khidir, dan juga pembocoran perahu yang dilakukan oleh beliau adalah atas perintah Allah Ta'ala, sekaligus menunjukkan zahirnya Khidir itu seorang Nabi. Ini kata Asy-Syanqiti. Seorang Nabi tak akan buat benda yang luar daripada kebiasaan orang. Sebab bunuh orang, dia mesti daripada wahyu, dan juga merosakkan harta benda orang, mesti nak kena ada sebab yang komplit dan konkret. Dan kalau kita tengok, waktu Nabi Khidir mencabut satu papan daripada perahu tu, yang kalau nak marah Nabi Khidir ni ialah Nabi Musa. Tuan perahu elok je, tak marah apa-apa pun. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan perahu tak kata apa pun, melainkan Nabi Musa yang tak sabar tengok apa tindakan yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam pada waktu itu. Okay. Jadi isunya sekarang ialah nak kata Nabi Khidir itu Nabi ataupun wali. Macam kita dah sebut tadi, jumhur mengatakan ianya Nabi, dan ada juga yang mengatakan dianya seorang wali. Okay. Jadi secara umumnya kalau kita tengok, kebanyakan para ulama, majoriti mengatakan dia seorang Nabi lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada nasab keturunan Nabi Khidir alaihissalam. Ulama juga berselisih pendapat, ni yang keempat, tentang nama dan juga keturunan Nabi Khidir alaihissalam kepada beberapa pendapat. Dan pendapat yang kuat yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya ialah Balya. Dan ada juga yang mengatakan namanya ialah Ilya. Ada yang mengatakan namanya juga ialah Ilyasa. Dan juga ada yang mengatakan namanya ialah Amir dan juga Khadrun. Selain pada nama Khidrun ataupun Khadir, sebut juga dengan nama Khadrun. Namun pendapat yang paling kuat mengatakan namanya ialah Balya, panggilan Khadir. Lepas tu dia ada kunyah dia pula nanti. Okay. Beliau adalah anak kepada seorang lelaki yang bernama Malkan bin Faligh bin Jabir bin Shalih bin Arfashhad bin Sam dan juga bin Nuh bin Sam bin Nuh. Ulama berselisih pendapat tentang nama bapanya. Ada yang mengatakan nama bapanya ialah Malkan, ada yang mengatakan Kalman, ada yang mengatakan Amil dan Qabil. Namun pendapat pertama lah yang paling kuat. Dan kemunculan beliau ialah pada zaman sebelum kedatangan Nabi Ibrahim lagi. Itu yang disebutkan. Jadi nama dia ialah Balya bin Mulkan. Sebab tu tuan-tuan ingat dulu, ada satu orang promote, kalau susah sebut nama Bulia ibn Mulkan. Bulia tu ada sebahagian riwayat kata nama dia Bulia ibn Mulkan. Tapi yang betul ialah dengan baris atas, bukan dengan baris depan. Balya bin Mulkan. Tapi nak seru nama waktu itu susah, tu tak betul. Nama tu hampir betul lah. Nak seru nama orang ni, Khidir ni, waktu susah, atas niat istighasah. Bukan tawassul lagi, istighasah, sebab minta direct. Benda tu tidak ada dalam syariat, dan benda tu tak berlaku kepada umat akhir zaman ni. Gelaran lain kepada Nabi Khidir ialah Abul Abbas. Ini yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Al-Isabah. Dan perkara ini, kata Ibnu Hajar, ijma' para ulama mengatakan kunyah kepada Nabi Khidir ialah Abul Abbas. Sebab tu ada orang dia kata Abul Abbas Al-Mursi.
Abul Abbas Al-Mursi ni salah seorang tokoh tarekat yang ada di Mesir. Kubur dia duduk di Iskandariah di Mesir. Mengatakan Abul Abbas ni ialah tanasuh daripada Khidir, ataupun reinkarnasi daripada Khidir, sebab nama sama. Yang tuan-tuan duduk dengar 2-3 hari itulah yang kencing atas batu jadi emas tu. Dia ada sebut dalam potongan video dia kata antara pembawa generasi seterusnya kepada tarekat Syaziliyah ni ialah Abul Abbas Al-Mursi, tapi dia sebut silap, dia kata Ibnul Abbas Al-Mursi. Sebenarnya Abul Abbas Al-Mursi. Dia punya kubur dia di Iskandariah. Okay. Seterusnya yang keenam, masa masih lagi ada sikit kita sebut. Yang keenam ini menjawab persoalan, adakah perlu umat Islam hari ini kepada ilmu yang ada pada Nabi Khidir itu? Okey, kita tengok. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran itu menasahkan keseluruhan ayat-ayat yang ada pada kitab terdahulu. Tidak ada sesuatu pun yang terabai bila mana turun Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 38, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Allah Ta'ala kata tidak ada seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak ada seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat seperti kamu. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tak tinggalkan satu pun dalam kitab ini. Maknanya semua kami terangkan, iaitu dalam Al-Quran. Jadi keutamaan orang Islam ialah mempelajari, memahami, menghayati, meneliti apa yang ada dalam Al-Quran. Bukan teliti ilmu yang didakwa dikatakan ambil pada Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad telah diturunkan wahyu, iaitu ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah. Dikatakan ayat ni ialah ayat yang terakhir diturunkan daripada Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah disempurnakan agama kamu, dan juga telah dicukupkan nikmat ke atas kamu. Iaitu ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah yang dikatakan turun ketika mana peristiwa Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi, menandakan bahawasanya semua yang disampaikan oleh Nabi termasuk ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan komplit dan menunjukkan selesai semua sekali daripada ajaran agama ini. Bahkan Imam Al-Bukhari melalui hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, Nabi kata, inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan. Sesungguhnya perumpamaan aku dan nabi-nabi yang lain sebelum daripada aku seperti satu orang yang membina satu binaan. Fa ahsanahu, binaan itu telah dicantikkan, wa ajmalahu, diindahkan, illa mawdi'a labinatin min zawiyatin, kecuali ada satu bahagian yang dia belum selesaikan dengan letak satu batu, yang mana bila mana letak batu tu akan lebih cantiklah bangunan tu. Faja'alan nasu yatufun, maka orang pun mengelilingi bangunan itu dan ya'jabun lahu, mereka takjub, wa yaqulun, dan mereka semua kata, halla wudi'at hadhihi labinah, kenapa tak letak satu lagi batu nak bagi sudah komplit rumah ni bagi elok. Lalu kata Nabi, fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin, akulah bata ataupun binaan yang terakhir itu, dan aku penutup bagi sekalian Nabi. Jadi tunjuk pada kita bahawasanya Nabi lah yang mencantikkan bangunan itu. Maknanya orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, ianya lebih baik, lebih komplit, lebih mulia berbanding menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang dikatakan ambil pada Nabi Khidir itu. Dikatakan, entah betul ataupun tidak, wallahu a'lam, kita tak tahu lagi. Cuma nak katanya inilah benda yang selalunya cuba dibawa, cuba dipromosikan oleh sebahagian kumpulan yang tertentu. Jadi secara umum kita dah nampak
konsep mempercayai Nabi Khidir itu masih hidup, ianya ialah bukan konsep yang diterima oleh kebanyakan para ulama. Bahkan kumpulan yang mengatakan masih hidup itu pun sendiri banyak melakukan penyelewengan terhadap nas ataupun hadis yang sahih. Cuma kita akan sebut pada kali akan datang, pada bulan ni jugalah, sebelum pada kita masuk bulan Ramadan, kita akan stop lah. Okay. Cuma nak katanya ialah nanti kita akan tengok dalil-dalil kumpulan yang kata Nabi Khidir masih hidup. Dalil itu ialah datang pada hadis sahih. Macam kita sebut tadi lah, hadis Dajjal akan bunuh satu orang lelaki, tak boleh bunuh lelaki tu. Sebelum pada tu bunuh semua okey, tapi nak bunuh yang ni tak boleh. Hadis tu dalam Sahih Muslim. Bila mana Imam Muslim dia datangkan hadis, satu hadis sahih duduk di atas, di bawah tu ialah hadis-hadis sokongan yang kata lelaki itu Nabi Khidir, dia duduk pada hadis sokongan, bukan hadis bab. Dan perkataan yang kata Nabi Khidir itu pun bukan matan hadis, ianya ialah huraian daripada satu orang yang bernama Abu Ishaq. Ambil Abu Ishaq yang terpencil tu, lepas tu kata lelaki itu ialah Nabi Khidir. Ini dalil kata dia tak mati sampai ke akhir zaman. Okay. Sebab benda ni diceritakan oleh sebahagian penceramah. Orang dok kat, orang letak dalam FB, orang letak dalam Instagram, orang letak dalam TikTok apa semua. Orang percaya kata Nabi Khidir masih hidup. Setakat percaya Nabi Khidir masih hidup, nak tunggu Dajjal tu okey. Tapi time susah boleh panggil, time ada hajat boleh seru dia pergi kepada benda tu. Yang tu yang kita nak cerita benda ni. Jadi itu sebahagian daripada dalilnya. Okay. Cuma insya-Allah nanti kita akan tengok beberapa lagi dalil yang akan datang tentang penerangan sejauh mana dakwaan kata Nabi Khidir ni masih hidup, dan juga dalil daripada kumpulan yang mengatakan Nabi Khidir telah pun wafat, dan juga dakwaan yang mengatakan ada orang-orang tertentu yang boleh kontak Nabi Khidir ataupun bertemu dan boleh datang pada bila-bila masa, mana-mana tempat sekalipun. Jadi setakat itu saja kita punya perbahasan pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.